Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi. Ini pertemuan kita yang pertama pada tahun 2023 ni. Setelah lama kita tak berjumpa, kita bertemu dalam siri tadabbur Al-Quran, siri tadabbur ringkas bersama saya. Satu muka surat, setiap kali bertemu kita akan bincangkan satu muka surat secara ringkas. Ringkas tak ringkas jugalah, kita banyak jugalah yang kita bincangkan, alhamdulillah. Daripada surah Al-Fatihah sampailah sekarang surah An-Nisa dengan izin Allah, ayat 27 hingga hari ini kita dah sampai ke ayat 26. Hari ini kita nak masuk cadangnya ayat 27 hingga 33. Muka surat 83 ke dalam kebanyakan mushaf lah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita akan lebih konsisten lah lepas ni. Alhamdulillah tahun ni kita nak buat berbeza sedikit. Kita nak ada upgrade dalam penyampaian kita. Jadi kita ada sekali dengan PowerPoint punya presentation. So kita punya perbincangan ni terarah lah. Itu dia tujuan dia lah, kita belajar. Kita hendak biar dia datang dapat ilmu betul. Kita tak nak orang kata jadi kita pelipur lara dan sebagainya. Yang kita nakkan ialah supaya umat masyarakat pandai dengan ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat yang lebih penting, kita dapat amalkan dia supaya kita dapat mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera, dan kita pun tak lama nak Ramadan dan semua, dan kita tentu sahaja Al-Quran ni kena perlu dekat dengan diri kita. Kita kena baca setiap hari kalau belum mampu, dan juga supaya kita yang paling penting lah kita memahami apa yang ada dalam Quran ini supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita katakan tadi, supaya kita dapat mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Kerana yang paling tahu tentang kebaikan yang ada dan apa yang baik untuk kita ialah pencipta kita sendiri, iaitu Allah SWT. Maka wajib untuk kita pelajari apa yang ada dalam Quran ini supaya kita tahu apa yang baik untuk kita, supaya kita dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tayyib biduni idha'ati waqti, tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada perbincangan kita hari ini. Kita nak masuk ke ayat yang ke-27 daripada surah An-Nisa. Jadi saya terus gerakkan slide, insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan puan-puan semua untuk share lah kita punya pertemuan ni, ataupun siapa yang tengok kemudian share supaya ramai yang dapat manfaat. Dan kita, kalau tuan-tuan perasan, kita dalam Google Meet sebenarnya, saya seorang-seorang kat sini. Katalah kalau ada yang berminat, insya-Allah kita boleh tentukan time ke, misal hari Khamis ke, kita boleh mula dalam 10.30 ke, boleh saja siapa-siapa nak join, tak ada masalah. Cuma boleh PM saya dekat dalam saya punya Facebook ni, dalam page ni, sama ada page Al-Biqai ke, dalam YouTube ke, ataupun pada WhatsApp yang tertera pada page kami Al-Biqai Training Center, boleh sahaja kita bincang-bincang, sembang-sembang kalau ada siapa nak join dalam kita punya live ni nanti, insya-Allah. InsyaAllah kita akan cari masa yang sesuai supaya kita boleh bincang-bincang, sembang-sembang kat dalam ni, insya-Allah. Okey, tayyib, buat masa ni biar saya seorang-seorang pun tak apa, kita pergi terus kepada perbincangan hari ini. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat ke-27, selepas pada kita dah bincang berkenaan dengan hukum mahkam berkenaan dengan wanita, perkahwinan hamba dan sebagainya, maka Allah lanjutkan lagi ayat 27. Wallahu yuridu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang rejam. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Itu sebenarnya Allah SWT. Apa saja syariat Allah SWT ini sebenarnya mudah sahaja. Sebab Allah dah cakap dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah tidak akan, di mana ada doa yang dicatat dalam Quran, di mana sebenarnya apa saja yang Allah uji kepada manusia itu adalah sesuai dengan kemampuan dia. Dan apa saja syariat yang Allah bagi itu sebenarnya adalah sesuai dengan kemampuan penganutnya itu sendiri. Sebab tu kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, dia kata sesudah Allah menerangkan siapa yang tidak boleh dinikahi, kenapa Allah terangkan perkara tersebut? Supaya teraturlah nasab keturunan
kamu dan eratkan hubungan kekeluargaan. Sebab selihat dari pangkal sudah jelaskan pertalian takwa kepada Allah dengan melihara arham, iaitu pertalian kekeluargaan. Jadi di sini Allah nak bagi tahu apa hukum hakamnya supaya terjagalah nasab keturunan dan supaya terjagalah keharmonian keluarga itu sendiri. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Sebab tu tak boleh kahwin dengan adik-beradik semua, sebab nanti tak nasab terganggu. Kalau bergaduh pula, tiba-tiba bercerai pula, tiba-tiba bergaduh pula adik-beradik. Tak jadi adik-beradik dah. Jadi ada hikmah-hikmah di sini kalau kita lihat dengan mendalam. Jadi Allah kata wallahu yuridu. Maksudnya dulu-dulu ada buat perkara yang salah, ikut amalan nenek moyang, misalnya berkahwin dengan adik-beradik ke, ada melakukan perkara yang tak elok ke. Sini Allah kata tinggalkan perkara tersebut sebab Allah sudi untuk menerima taubatmu. Wallahu yuridu. Allah nak an yatuba, untuk kamu itu bertaubat. Allah nak terima taubat kamu alaikum atas kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, tetapi malangnya orang yang mengikuti hawa nafsu dia mahu antamilu mailan azima. Dia mahu supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya daripada syariat Allah ni, daripada kebenaran. Itu beza Allah dan orang-orang yang di sekeliling. Yang kita duk ambil hati orang tu, sebenarnya orang ni mereka nak kamu supaya ikut syahwat dia. Guru saya dulu kata, kalau kita nak ambil hati manusia, ramai manusia ni. Jadi kalau kita nak cari keredaan Allah SWT, kalau kita boleh guna dengan perkataan tu dengan izin, kalau kita nak ambil perhatian Allah, kita nak ambil bodi Allah, kita nak ambil hati Allah. Kalau kita kata macam tu lah, dengan izin perkataan tu, kata perbandingannya mudah. Sebab Allah tu hanya esa sahaja. Kita ikut je Quran, sunnah, settle hidup kita. Itu dia. Tak selamat kita dunia akhirat. Jadi kita lihat sedikit apa pandangan-pandangan ulama' ya. Saya ambil daripada daripada tafsirweb.com ya. Tuan-tuan boleh, ini rujukan saya ya. Dia ambil daripada Zubtatut Tafsil min Fathil Qadir, kalangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, ulama contemporary lah. Jadi dia kata wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, maksudnya adalah sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu menginginkan. Maksudnya ingin apa? Siapa mereka? Mereka adalah para pelaku zina yang ingin mengikuti syahwat mereka tanpa melihat akibat perbuatan mereka dan tanpa mempedulikan apa yang dihalalkan atau diharamkan Allah. Bagi setengah orang misalnya, orang yang moral ini, dia kata tak ada beza orang yang berkahwin dengan tidak berkahwin. Yang penting moral bagi barat ialah, yang penting kata guru saya, moral bagi barat ialah yang penting kamu suka sama suka, dia tak ada masalah. Tapi tidak dengan Islam. Islam itu ada peraturan, rules dia dan regulation. Tak boleh suka sama suka saja. Mesti ada kita mesti memikirkan masyarakat juga, sebab hubungan dia ni ada ayahnya, ada abangnya, ada adiknya, apa perasaan mereka kalau kita buat macam ni. Dan kita kena lihat yang apa yang Allah nak, sebab Allah nak itu sesuai. Syariat itu adalah apa yang ditetapkan oleh manusia, sebab manusia ini adalah manusia yang hidup bukan seorang-seorang. Mereka adalah makhluk yang bersosial. Jadi dia perlu tahu bagaimana untuk bersosial, sebab dia kena hidup dengan orang lain sekali. Jadi kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar ni, dia kata mereka ini orang berpaling daripada kebenaran, orang yang mereka ini hendak orang lain berpaling daripada kebenaran, mereka ini mengikuti syahwat, mereka ini orang para pelaku zina. Dan mereka tak lihat akibat perbuatan mereka, dan mereka tak pedulikan apa yang dihalalkan atau diharamkan Allah SWT. Dan kebanyakan mereka pada zaman kita, mereka kata atas nama atas nama free will, atas nama kebebasan bersuara, kebebasan melakukan apa saja yang mereka mahukan. Apa tujuan mereka ni? Antamilu, supaya kamu itu berpaling, yakni menuju jalan mereka. Kadang-kadang kita lihat pada pendakwah, misalnya kita mengingatkan diri kita sendiri dalam kita memanggil orang. Kita kena lihat apa yang kita sampaikan mesti dengan penuh tanggungjawab. Adakah kita ingin memanggil orang itu ke arah kita, atau kita hendak memanggil ke arah Allah SWT? Apakah isi kandungan kuliah kita? Adakah kuliah kita ini hanya untuk membuat orang gelak ketawa dan bergaduh sesama sendiri dan sebagainya? Ataupun kandungan kuliah kita ini adalah untuk menarik orang kembali kepada Allah SWT? Tepuklah dada, tanyalah iman. Jadi mereka ni kita kena lihat. Kalau kita bawa orang untuk apa? Menuju jalan mereka. Maksud jalan kita. Tapi sedangkan dalam Quran kata, para Nabi dan para Rasul ni, mereka tidak menyeru ke jalan mereka. Tapi mereka menyeru jalan Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, itu jalan yang mereka diberi nikmat ke atas mereka. Bukan jalan yang Allah murka. Bukannya jalan orang-orang yang sesat. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan boleh lihat pada referensi yang ada kat bawah ni.
Kemudian seterusnya kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar lagi, kita bacakan supaya kita punya tadabbur ni dapat manfaat, kita terarah, kita tidak melalut kepada perkara yang lain, tidak menceritakan perkara yang tersasar. Jadi kita kata mailan aziman, sejauh-jauh dia. Yakni kata Sulaiman Al-Ashqar ni, yakni dengan kalian melakukan perbuatan mereka tanpa mempedulikan batasan syariat. Pada zaman kita ni misalnya ada orang dia sengaja nak dia ada periuk nasi yang perlu dijaga misalnya. Telah pula kalau kita kerja orang misalnya, maka kadang-kadang kita terpaksa kata corner sikitlah demi menjaga periuk nasi. Itu masalah dia. Sedangkan mereka ini adalah orang yang mailan aziman, mereka nak sejauh-jauhnya. Mereka nak jauhkan manusia ni jauh-jauhnya supaya manusia. Kadang-kadang dulu saya pernah masa saya kerja dengan orang dulu, misal pengalaman sendiri, kerja di satu tempat, tak boleh cerita kat mana lah. Dia tanya kita, adakah anda ini adalah seorang penganut agama Islam konservatif? Nampak tak soalan itu sendiri telah seolah-olah hendak mencabar, hendak menduga kita. Kalau kamu ini orang yang taat pada agama, misalnya kamu tidak boleh bekerja di sini dan sebagainya. Ini kita lihat bagaimana sebenarnya secara halus ada golongan-golongan itu wujud. Maka kita kena bangga dengan agama kita, kena belajar agama kita supaya kita tahu bahawa syariat ini adalah sesuai untuk semua orang. Kita kena jelaskan kepada masyarakat perkara ini. Dan kata Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar lagi, yang dimasukkan dengan syahwat di sini adalah apa yang diharamkan oleh syariat dan selain apa yang dihalalkan. Okey, sebentar ya tuan-tuan, saya nak lihat dulu lah masih berjalan atau tidak. Okey, alhamdulillah. Kadang bila kita dah buka PowerPoint ni, kita tak perasan di luar macam mana. Okey. Baik. Okey, yang ni dengan kalian melakukan perbuatan mereka tanpa membulikan batasan syariat. Yang dimaksudkan syahwat sini apa yang diharamkan oleh syariat dan selain apa yang dihalalkannya. Jadi itu je. Menurut hawa nafsu sahaja. Maka kita kena hati-hatilah supaya kita sentiasa dalam keredaan Allah SWT. Dan kita kena faham bahawa apa yang Allah nak, terutama sama ada zaman dulu, zaman Rasulullah pun, sama juga Allah nak apa kebaikan buat mereka supaya mereka keluar daripada kejahilan yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Dan kita carry apa yang salah, kita bawa yang betul. Ada yang salah, kita mohon Allah SWT ampunkan nenek moyang kita, tapi kita tanggungjawab kita bukan carry dosa tu, tetapi sebaliknya kita bawa kepada kebaikan. Muslih, Allah suka orang yang membuat pembaikan, islah. Jadi Allah dalam tafsir Al-Wajiz karangan Syekh Profesor Dr. Wahab Al-Zahili rahimahullah ta'ala, Allah kata beliau, Allah nak terima taubat kalian dengan mengembalikan kalian daripada kemaksiatan, daripada jalan yang jauh daripada Allah menuju kepada ketaatan. Kan kita dah tengok ayat sebelum ni dalam surah Al-Baqarah, memang Allah kata Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu adalah wali kepada orang yang beriman. Allah keluarkan daripada kegelapan kepada petunjuk yang satu. Nur kan kita tak kata Anwar. Bukan Perdana Menteri kita yang Anwar, tapi Anwar sini maksudnya cahaya. Itu dia. Jadi Allah nak kepada kita ini menuju kepada satu cahaya saja, bukan cahaya-cahaya tetapi nur. Daripada zulumat yang kesesatan yang bermacam-macam kepada satu sahaja. Itu dia. Jadi Allah nak terima kalau lihat dengan kembalikan kalian daripada kemaksiatan, daripada apa yang salah, dosa-dosa kepada ketaatan. Sedang apa yang pergi ke nafsu nak, pergi ke hawa nafsu, dia nak apa? Dia nak kalian berpaling. Dia nak kita berpaling daripada apa? Daripada the truth, daripada kebenaran yang Allah nak. Kebenaran tu datang daripada siapa? Siapa yang ada authority? Allah. Dan Allah bagi authority kat siapa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Allah bagi authority dekat para nabi dan para rasul. Kemudian orang yang bawa apa yang nabi dan rasul bawa, para nabi lah, rasul juga nabi kan, para nabi dan rasul. Kemudian siapa? Nabi kata, Rasulullah SAW kata ulama itu pewaris nabi. Tapi ulama yang mana? Sebab ada ulama su' kan, ada ulama yang jahat dia disebut dalam Quran. Ulama yang mengikut petunjuk Allah dan Rasul dia. Jadi para pengikut hawa nafsu dia nak kita berpaling, berpaling daripada jalan kebenaran. Sebab syaitan itu berpaling kan, minta maaf,
itu surah bahasa. Apa tu? Syaitan itu dia sombong. Dia sombong. Dia itu membesarkan diri dan dia berpaling. Dia berpaling daripada jalan kebenaran. Sebab tu Allah tak suka kalau kita sombong. Dia tahu sebab tu Allah ceritakan dalam surah Al-Fatihah orang-orang yang dia itu Allah marah kat dia. Ghairil maghdubi alaihim. Allah marah kepada mereka sebab mereka tahu kebenaran tetapi mereka sengaja berpaling. Dengan melakukan perbuatan yang diharamkan tanpa mematuhi syariat, saja nak ingkar, saja nak lawan Allah, dia tidak perhatikan akibatnya sama ada halal atau haram. Yang penting syahwat dia menjamin kehidupan dia, bagi dia bahagia di dunia dan di akhirat. Sebab tu Allah tak sebut bahagia. Allah kata baik. Kadang-kadang ada yang tak bahagia, tapi sebenarnya yang tak bahagia tu baik untuk kita. Ada masa kita bahagia sebenarnya yang bahagia tu tak baik untuk kita. Allah saja yang tahu mana yang baik atau tidak. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan syahwat di sini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Sebab syahwat ni tak semestinya salah. Kita memerlukan nafsu juga untuk sesuatu perkara, tetapi bukan menuruti syahwat tapi menggunakan syahwat itu untuk dari jalan yang betul. Misal kita lapar, kita kena makan, tu syahwat. Tetapi makan atas makan yang sedap-sedap tak ada masalah, tapi bukan sampai melampaui batas sehingga ambil hak orang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya ayat 28. InsyaAllah kalau ada soalan ke ada perbincangan boleh tinggalkan dalam ruangan komen tak ada masalah. Ataupun kalau mahu nak bersama-sama dalam memeriahkan channel kita ni, meriahkan Google Meet kita ni, boleh tak ada masalah, boleh nyatakan. InsyaAllah kita akan cari masa yang sesuai supaya kita boleh berbincang-bincang. Mungkin kita akan letak dalam satu grup ke, kita akan dari semasa kita akan bagi tahu bila tarikh yang sesuai untuk kita jumpa. Kalau boleh setiap minggu bila ramai-ramainya seronok sikit kan. Jadi yuridullahu ayyukhaffif, sekali lagi yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Jadi Allah nak bagi keringanan, yukhaffif. Allah nak bagi keringanan kepada kamu, ankum. Sebab apa Allah nak bagi keringanan? Sebab wa khuliqal insani dha'ifa. Sebab Allah sendiri akui, Allah sendiri tahu. Sebab Allah yang jadikan manusia, Allah tahu sebenarnya manusia ni memang dijadikan dalam keadaan yang lemah. Betul ke manusia ni dilahirkan dalam keadaan lemah? Betul ke tak betul? Kita lahir-lahir boleh terus berjalan ke? Lahir-lahir kita boleh terus bercakap ke? Lahir-lahir kita boleh terus bekerja ke? Tak boleh. Sebab kita ni lemah, kita bergantung kena ada mak lah. Sambutnya bukan seorang, ramai orang sambut kita. Nurse-nurse sambut kita. jadi tok bidan sambung kita, bukan mak kita seorang-seorang. Jadi kita kata kita lemah, kena disusukan pula. Disusukan, dipakaikan baju, diberikan makanan, disuap pula, dia ajar berjalan, ajar bercakap. Jadi manusia memang lemah. Kan kelemahan itu dibawa sampai dewasa pun kita masih memerlukan orang. Sekarang saya memerlukan internet. Misal internet, kalau tak ada internet, tak boleh jalan. Kalau keluarga tak faham, kita tak boleh nak buat. Semua kita memerlukan. Kita ni berhadapan dengan semua orang. Jadi manusia ni sangat lemah. Allah tahu perkara tersebut. Sebab itu Allah bagi keringanan pada syariat Nabi Muhammad SAW paling ringan. Paling ringan. Dan pahala banyak besar. Macam misalnya nak Ramadan ni, pahala berganda-ganda dan sebagainya. Okey. Jadi kata Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, daripada karangan dia Zubdatut Tafsir min Fatil Qadir. Kata beliau, wa khuliqal insanu dha'ifa bermakna dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Apa betul lemah? Dia tak mampu nak kendalikan diri dan melawan hawa nafsu yang bergejolak. Kerana ada dalam hadis Nabi, di mana Nabi kata mukmin yang terbaik di kalangan kamu adalah mukmin yang kuat. Dulu saya fahami kuat ni maksudnya fizikal juga dan sebagainya. Mungkin ya sebab kita lihat dalam kisah Jalut dan Talut di mana pemimpin itu dipilih dalam keadaan yang badan dia kuat. Badan dia ada fizikal yang kuat. Tetapi itu bukan sahaja kriterianya, pasti yang paling penting kriteria ialah kuat imannya. Seperti mana Yusuf AS. Di mana digoda oleh seorang wanita yang dia itu boleh bagi dia kemewahan, kebahagiaan daripada yang didampak oleh manusia ni, yang ditafsirkan oleh manusia dengan kebahagiaan, boleh dapat apa saja yang dia nak, tetapi dia memilih penjara demi untuk menjaga diri dia, menjaga supaya dia tidak mencemar agama Allah SWT. Itu dia, demi mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Dia hidup dalam keadaan bukan orang tidak beriman di situ,
tetapi dia masih kekal dalam keadaan keimanan, masih kekal menjaga akhlak peribadi dia, kebaikan dia, diri dia, jati diri dia, nafsu dia, dia terkawal walaupun bergejolak, walaupun dia masih muda dan sepatutnya bergejolak, tetapi dia itu dipelihara oleh Allah SWT kerana dia sentiasa orang yang taat yang sentiasa ingin tidak mahu dia jauh daripada keredaan Allah SWT. Jadi orang yang lemah inilah dia ini lemah untuk mengendalikan hawa nafsu yang bergejolak. Maka Allah tahu perkara tersebut, Allah menghendaki untuk bagi keringanan bagi mereka sehingga diperbolehkan melakukan apa yang diperbolehkan di ayat yang telah dijelaskan tadi. Okey, apa yang ringan tu jom kita tanya Buya Hamka sikit. Jadi kita Buya Hamka kata, ya Allah hendak ringankan tanggungan kamu kerana telah diceritakan manusia dengan keadaan lemah. Dalam tafsir Al-Azhar dia kata artinya sesungguhnya dengan segala peraturan yang telah ditentukan oleh Tuhan itu sejak daripada isteri dengan batas 4 asal sanggup, maksudnya mampu berlaku adil. Sampai kepada boleh berkahwin saja dengan hamba perempuan. Boleh kerana melihara diri daripada berzina, kata Buya Hamka. Sebab berkahwin dengan budak, dengan hamba itu ringan belanjanya. Sebenarnya itu adalah untuk meringankan kamu sebab Tuhan sendiri pun mengakui bahawasanya Tuhan telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Dan juga kalau boleh saya tambah, Tuhan itu boleh melakukan hubungan dengan hamba dia sebab buruk sekali dan sebagainya daripada berlaku berzina. Baiklah dia yang pelihara, kalau ada anak dia akan nasab bawah dia. Jadi seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah, kata Buya Hamka. Kerana lemah itu kamu tak akan sanggup menawan syahwatmu terus menerus. Itulah sebab diadakan peraturan sehingga kelemahanmu mengekang syahwatmu dapat diatur sebaik-baiknya. Sebab tu Islam tak ada kata tak berkahwin tu bagus dan sebagainya. Berkahwin tu bahkan digalakkan, Nabi kata yang terbaik kalau kamu yang ramai isteri dan ramai anak dia. Kata silap dalam hadis yang sahih. Jadi kita kata macam tu. Jadi tapi Allah nak kata yang penting kamu kena tahu. Kekang maksudnya bukan lawan nafsu tapi kawal dia dan guna dalam kebaikan. Dan dengan ini pula terdapatlah Islam itu sebagai suatu agama yang tidak berat bagi manusia memikulnya. Tidaklah Islam mengadakan peraturan melarang orang lelaki beristeri dan orang perempuan bersuami. Dan tidak adalah kependitaan dalam Islam. Maksudnya yang sengaja tak mau makan haiwan ke, yang sengaja tak mau beristeri ke atau bersuami sebab demi nama agama, tak ada. Kalau kesihatan tu lain cerita. Jadi kalau peraturan-peraturan itu telah tidak diadakan Tuhan, nescaya celakalah manusia lantaran lemahnya mengendalikan syahwatnya. Akan kacau bilaulah keturunan manusia lantaran banyaknya perzinaan dan pelacuran, wa na'udzubillah. Hancurlah kehidupan dan tidak dapat membina manusia yang baik kerana tidak berdiri rumah tangga. Maka runtuhlah bangsa, kata Buya Hamka. Sedangkan kebolehan yang berikan Allah tentang beristeri lebih dari satu kerap kali telah menimbulkan permusuhan di antara anak-anak dari seorang laki-laki dari ibu yang berlainan. Betapa kali kalau seorang laki-laki yang berhubungan dengan perempuan lain secara tidak sah. Kalau yang kata poligami pun boleh bawa satu Melaya turut berduka cita, jadi havoc, apatah lagi kalau yang berzina, kata Buya Hamka rahimahullah. Yang Melaya tu saya tambah. Jadi pasti perbuatannya itu meninggalkan kesan yang buruk sekali dalam jiwa anaknya sendiri. Sehingga jatuhlah penghargaan si anak kepada ayahnya yang buat contoh yang tidak baik itu. Atau mereka itu tiru dan turuti sehingga memindah turun-temurung. Ayah cabul, ibu cabul, anak-anak pun cabul, kata Buya Hamka. Sebagaimana pepatah, kemana air akan turun kalau bukan melalui cucuran atap. Wallahu a'lam. Jadi kata Nabi Buya Hamka, hendaklah kita yang beragama Islam memegang teguh peraturan-peraturan ini, terutama dalam rumah tangga kita sendiri. Kalau seorang lelaki lemah dalam mengekang syahwat, nescaya kesetiaan isterinya akan hilang dan si suami takkan mampu lagi menguasainya. Kalau isterinya memberi malu, dia terpaksa menutup mulut, macam dalam keadaan apa yang berlaku kepada isteri Al-Aziz dalam surah Yusuf. Sebab dia berbuat jahat pula kepada perempuan lain. Kalau seorang ayah tidak dihormati oleh anaknya sendiri, umur yang demikian adalah lantaran si ayah itu tidak pula hormat kepada ayahnya sendiri. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita sambung kepada perbincangan kita. Maka dari Allah menghendaki untuk memberi keringanan bagi mereka sehingga diperbolehkan melakukan apa yang dibolehkan ayat yang telah dijelaskan tadi. Kita lihat pula penafsiran Dr. Wabah Zuhaili, tafsir Al-Wajiz. Jadi Allah ni nak ringankan kalian dengan memperbolehkan untuk menikahi hamba wanita. Dan manusia itu diciptakan lemah menghadapi syahwat yang sangat besar atau menghadapi hawa nafsu yang sendiri. Sebab hamba tu dia duduk ataupun dia tak mampu. Ni bukan hamba, dia tak ada hamba. Jadi dia tak mampu, maka dia kenalah cari hamba sebab masa tu hamba lagi murah lah daripada perbelanjaan orang-orang yang merdeka ni. Jadi lebih baiklah berkahwin dengan hamba daripada melakukan zina. Baik, seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum
bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sebentar tuan. Okey. Sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, la taqulu, janganlah kamu makan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bi batil, dengan jalan yang salah, illa an takuna tijaratan, kecuali perniagaan yang kamu jalankan antaradin, yang kamu reda, minkum, daripada kalian. Wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh anfusakum, diri kamu sendiri, maknanya bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang kepadamu. Allahu akbar. Sangat menarik apa ayat yang nak kita bincangkan ini. Kalau Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali dalam keadaan perniagaan, jual beli, dalam keadaan jual beli. Yakni kata Dr. Muhammad Sulaiman, yakni mata pencarian dengan jual beli. Jadi Allah sebutkan jual beli dan bukan kegiatan pertukaran barang lainnya, sebab dia adalah yang paling banyak dan paling dominan berlaku pada zaman sekarang. Misalnya kita tak ada sistem barter kan, jangan tak tahulah kalau ada, tapi sebenarnya kita tak ada pergi ke shopping kompleks ke, kita nak pergi ke satu kedai, kita bawa barang kita tukar, tak adalah benda tu. Kita guna duit, kita guna mata wang. Jadi sebab tu Allah sebut ya, dan dia relevan dalam keadaan semua zaman. Kata antaradin minkum, yang berlaku dengan suka sama suka, reda sama reda, tarda kan, reda, taradin saling reda, saling reda meredai, saling suka sama suka. Jadi kedua belah pihak bertransaksi, mengetahui apa yang diambilnya. Dia tahu kalau dia beli beras tu beras lah, bukan beli beras tiba-tiba balik tengok kurma. Jadi pelik kan. Tiba-tiba beli, kata nak beli buku tengah-tengah koyak. Beli buku di tengah. Ada kawan saya dia beli buku tengah-tengah ni habis tercabut semua. Jadi kita tak nak yang macam tu. Mesti dalam keadaan penuh kerelaan. Kalau jual online pun mesti pastikan jual tu barang elok. Kalau rosak boleh ditukar kembali dan sebagainya. Dan pendapat lain mengatakan jika kedua belah pihak saling rela setelah terjadinya akad, maka perniagaan itu halal hukumnya, mesti keduanya belum berpisah. Maksudnya masa tu walaupun belum keluar, belum tinggalkan tempat tu pun masih dah kira transaksi itu telah berlaku. Wallahu a'lam. Okey, kemudian selanjutnya ini ayat yang sangat sesuai terutama pada zaman kita ni. Wala taqtulu anfusakum. Yani wahai kaum muslimin, jangan kalian saling membunuh sebahagian yang lain. Kecuali dengan sebab yang telah ditetapkan dalam syariah, jangan seorang membunuh diri je. Jadi jangan kamu bunuh orang lain. Zaman sekarang mungkin kita tak bunuh orang lain, tapi kadang-kadang kita harga terlampau tinggi dan sebagainya sehingga kita menyebabkan orang tu tak boleh nak makan sebagainya, seolah-olah kita bunuh dia. kita bawa pada zaman kita macam tu pula. Tentunya pada zaman tu jangan kamu saling membunuh sebab apa? Bersaing ke, dalam peperangan, sengaja hendak nak merampas kekayaan orang tu ke, misal dia bunuh orang tu sebab dia ni adalah misal dia ni adalah pesaing dia ke, kan berlaku kan dalam dunia yang gelap ni. jadi kita dapat lihat perkara tersebut. Dan jangan kamu bunuh diri sendiri. Misalnya kalau kita tak ada rezeki, misalnya rezeki kita tersekat sebentar, maka jangan kamu bunuh diri sendiri. Sebab Allah tu sangat sayang kepada kita sebenarnya. Sebab tu Dr. Wahbah Al-Zuhaili dia kata, wahai orang-orang beriman, jangan kalian ambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat. Apa dia yang haram? Riba, judi. Ini bahasa Indonesia dia memalak ni, kalau tak silap, memeras ugut. Kita paksa orang ambil dan juga menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada keredaan atau dengan kebaikan hati antara kedua belah pihak, suka sama suka, rela sama rela, dan berpegang teguh pada syariat. Itu namanya at-tijarah, iaitu tindakan jual beli. Yang itu dia berbolehkan. Kalau dia sanggup beli harga mahal, itu tak ada masalah. Dia kata aku boleh jual kat kau pindah harga yang mahal. Dia tengok orang tu pun mampu, tak ada masalah. Tapi jangan sampai menzalimi. Jangan suruk telur dan sebagainya ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita beriman, kita tak buat perkara-perkara macam tu. Jadi at-taradi adalah maksud dia, kata Dr. Wahbah Suhaili, transaksi
antara dua orang yang melakukan jual beli tanpa adanya penipuan. Tidak tindakan menutupi kecatatan barang misalnya, tindakan perjudian dan juga riba. Mudah-mudahan Allah bebaskan negara kita ni terutamanya daripada riba. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan sebaiknya kalian tidak saling bunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian. Kadang-kadang berlaku orang peras ugut, orang tak puas hati dalam perniagaan dan sebagainya, dia bunuh pesaing dia dan sebagainya, dia bunuh orang ni, ataupun dia terlampau dia dalam pengaruh dadah dan sebagainya, nak benda yang haram kan, dadah tu diharamkan. Ulama mana haram untuk disalahgunakan, maka kerana dia bunuh mak dia apa sebab nak duit dan sebagainya. Tu jangan buat perkara tersebut. Jadi jangan kalian saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian tanpa dibenarkan oleh syariat. Kadang-kadang zaman ni orang tak bunuh orang bunuh carrier. Orang bunuh, mendedahkan orang, melondehkan orang di sana sini, sehingga orang tu dah tak boleh nak hidup dalam keadaan normal lagi dah. Dan juga kata Dr. Wahbah Uzaili lagi, dan sebaiknya seorang itu tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut. Sebab bila kita bunuh diri, habislah kita punya usaha dan ikhtiar kita. Jadi selagi mana, kata guru saya, kata Maulana Asri misalnya, kata kalau Allah uji manusia tu, maksudnya apa? Ujian tu sesuai lah untuk kamu. Janganlah kamu bunuh diri, kata dia. Sebab apa? Kalau kita bunuh diri, habislah. Kita tidak sesuai kepada Allah SWT apa yang berlaku, tetapi ada dalam hadis ancaman tersebut. Okey. Misalnya orang yang bunuh diri ni, kan tak silap ada dalam hadis bahawa dia akan berterusan membunuh diri dia kelak di akhirat. Orang yang sengajalah. Tapi kita tidak menghukum orang, mana-mana orang yang melakukan perkara tersebut. Kita serahkan kepada Allah SWT yang kita beritahu apa yang ada hukum asal dia. Okey, seterusnya ayat 30, beberapa ayat lagi. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa berbuat demikian dengan langgar hak dan aniaya, kata Allah SWT, maka kami akan masuknya ke dalam neraka yang demikian itu adalah yasira 'ala Allahi yasira. Bagi Allah senang, mudah sahaja. Okey, kita nak check. Okey, siap, insya-Allah kita masih live. Okey. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Okey. Dan bagi Allah tu semudah saja. So kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, wa may yaf'al dzalika, siapa yang buat demikian, yakni yang makan harta orang lain dengan cara batil atau dia bunuh orang lain untuk mendapatkan harta tersebut. Kadang-kadang ada orang berlaku pada zaman jahiliah, apa misal dia bunuh bapak dia sendiri ke misal untuk dapatkan harta warisan dengan segera. Sebab bapak dia kaya-kaya kan. Yang itu semua dilarang. Udwana wa zulman, dengan melanggar hak dan aniaya. Dzalika udwana wa zulman. Saya lihat check balik takut tersalah baca. Dengan melanggar hak dan aniaya. Yakni kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yang sengaja melakukan aniaya tanpa dasar yang dibenarkan, seperti ambil harta orang lain dengan cara merompak, mencuri, bunuh orang lain bukan dalam rangka menegakkan qisas, hudud, had atau menghukum orang murtad, tetapi dengan tujuan untuk mendapat apa yang bukan halal baginya. Seterusnya kata Allah SWT, wa may yaf'al dzalika, Dr. Muhammad Sulaiman tafsirkan apa yang jadi kepada mereka jika terus mereka buat, fasawfa nuslihi nara, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan masukkannya, yakni maksudnya ke dalam neraka yang sangat dahsyat. Wa kana dzalika, yang demikian itu yakni nak masukkan orang yang curang ini dalam neraka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah 'alallahi yasira, atas Allah adalah sangat mudah, tak susah pun bagi Allah SWT. Okey, seterusnya disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili, barang siapa ambil harta orang lain secara paksa dan dengan menzalimi mereka, yakni mengurangkan hak mereka, ambil hak mereka seperti merompak dan juga memeras ugut atau membunuh dengan sengaja dan penuh kebencian di luar hukum qisas tanpa adanya batasan dan tindakan pembalasan dalam hal tersebut, maka kami akan masukkan ke dalam neraka, ke dalam api yang sangat besar di akhirat. Wa na'udzubillah. Kalau pengadilan itu tidak dilakukan di dunia, awas kelak, jaga-jaga, hati-hati. Allah sendiri yang akan menegakkan keadilan itu.
Kata Dr. Wabah Zuhaili, hukuman itu sebenarnya sangat mudah. It's very easy for Allah SWT. Dan tidak ada apa pun yang mampu melemahkannya. Al-udwan bermakna adalah menyerang orang lain dengan disertai dengan niat. Dan al-zulmu adalah tindakan yang menyalahi kebenaran. Ini menzalimi orang lain. Menzalimi hak orang lain. Seterusnya ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, kaba'ir, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu ditafsirkan oleh para pentafsir Quran, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Sebab dosa-dosa besar kita kena taubat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi jika kamu intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, sampai ulama tulis berkenaan dengan dosa-dosa besar, supaya kita tahu, supaya kita jauhi. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu kan mengerjakannya, yang daripada kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang Allah untuk melakukannya, Ibnu Abbas berkata, dosa besar adalah apa? Dosa besar adalah semua dosa yang terdapat ancaman daripada Allah berupa neraka, kemurkaan, laknat atau azab. Itu dia, itu yang maksud dia. Dan berapa yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai dosa besar adalah pembunuhan, zinar, makan harta anak yatim, lari daripada peperangan, sihir, durhaka kepada kedua orang tua, dan menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatan melakukan perbuatan zina. Wa nudkhilkum mudkhala, dan kami masukkan kamu yakni ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana syurga itu berluas, seluas langit dan bumi. Itu dia. Atau lebih ulama kata lebih luas daripada itu. Seterusnya kata Dr. Wabah Zaili, wahai orang-orang mukmin, jika kalian tinggalkan dosa-dosa besar yang dilarang bagi kalian, itu tindakan-tindakan yang diancam dan dibatasi syariat seperti menyekutukan Allah, membunuh, berzina dan mencuri, kami akan abaikan dosa-dosa kecil kalian. Kami buat tak nampak sahaja. Wallahu akbar. Betapa rahmatnya Allah. Kalau ada yang kecil-kecil tu, Allah kata tak apalah, aku tutup mata lah, misal kalau bahasa kita. Yang penting kalian tinggal dosa besar. Itu cara untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita buat tak sengaja kadang. Asalkan kamu tidak melakukan perbuatan seperti membunuh, menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah SWT dengan banyak benda-benda khurafat dan syirik, membunuh, berzina dan mencuri, maka kami abaikan dosa kecil kalian dan masukkan kalian dengan syurga, dalam syurga dengan baik dan yang penuh keredaan. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita nak Allah ampunkan dosa-dosa kita kecil kita, maka kita tinggalkan dosa-dosa besar. Kadang-kadang kebanyakan dosa besar kita kena bertaubat. Jadi taubat maksudnya tinggalkan. Jadi Allah akan, yang kecil-kecil tu Allah buat mudah lah. Tu buat agama ni mudah kan. Jadi Allah buat tak nampak lah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu dengki, iri hati, cemburu terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada, hasad kepada apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian lain. Kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Kadang-kadang kita tengok orang lebih daripada kita. Jadi jangan dengki. Jangan dengki kalau adik-adik lebih dari kita. Jangan dengki, jangan jealous. Sebab apa? Bagi orang lelaki jangan dengki kat perempuan. Perempuan jangan dengki kat lelaki. Orang perempuan kata Allah, lelaki dapat lebih harta. Orang lelaki kata Allah, perempuan ni banyak sangat hak dia, kita kena jaga dia dan sebagainya. Dia saling dengki berdengki. Jangan dengki. Bagi orang lelaki-lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi pada wanita pun ada bahagian daripada mereka usahakan. Kata Allah. Allah pujuk makhluk-makhluk dia yang memang ada jealous, memanjang ni. Sebahagian mereka ada kadang-kadang antara yang di poligami misalnya, nombor 1, 2, 3, 4, dia ada dapat macam ni. Jangan jealous, setiap bahagian ada masing-masing. Allah jamin. Bagi orang lelaki-lelaki, dan itu juga bagi perhatian kepada orang lelaki supaya melakukan keadilan sebaik mungkin. Bagi orang lelaki-lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan,
dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya. Sebab apa? Kalau kita masuk masjid, apa kita baca antaranya, Allahumma inni as'aluka min fadlik ya, bila kita keluar dari masjid kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, kita minta kurniaan daripada Allah. Sebab Allah ni innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah atas setiap sesuatu sangatlah mengetahui. Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah tahu, jadi Allah cukupkan. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak ada makhluk yang melata di muka bumi Allah ni dia tak ada rezeki, dia pasti ada. Baru-baru ni kita ada kucing kan. Kita ada kucing dan orang yang datang ke rumah misal. Dia dah dulu dia pernah datang, lepas tu dia kurus kering. Bila kurus kering saya lihat anak-anak saya lah dia bagi makan. Dia bagi makan, lepas tu ada hari yang dia mati tu, dia kena langgar. Tapi anak-anak dah beli dah makanan untuk dia. Tapi tak sempat makan dan sebagainya lah. Tapi kita lihat Allah pelihara. Walaupun kucing tu tak ada orang nak, kalau boleh saya tengok pun ikhlas hati kata kita pun tak berkenan dengan dia batut dan sebagainya dan sebagainya. Kita pun risau takut berjangkit ke anak-anak ke sakit dan sebagainya. Tapi anak-anak tu Allah yang campakkan perasaan sayang, maka terjamin. Jadi nak tunjuk bahawa kita jangan risau pasal rezeki. Rezeki ini dijamin oleh Allah SWT. Makhluk yang melata di bumi Allah ni pun dijamin. Sebab tu Allah kata jangan dengki kat orang. Sebab tu ada guru saya dia kata, ada asatidah ni dia kata, dia kata kalau kita lihat ke rumah orang lebih besar, kita orang besar, kita kata apa nak sebut, ini dia punya pandangan je lah nak bagi tahu bukan di dalam sunnah ke, wallahu a'lam. Dia kata Allahu akbar, kita kata Allah tu lebih besar, Allah tu maha besar. Wala tatamanna, bahawa kita rasa macam yang lain itu hanya kerdir saja. Masalah aku di sisi Allah, Allahu akbar, Allah tu lebih besar. Wala tatamannau ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian lain. Namun kamu pula diperbolehkan menginginkan, boleh nak berkehendak, boleh nak berusaha, boleh nak agar mempunyai seperti apa yang dipunyai orang lain, boleh kita nak macam orang lain ada, boleh. Tapi yang penting hasad apa? Kita harap orang lain hilang daripada apa yang dia ada. Aku nak ada kereta tapi aku nak seorang yang ada kereta mewah. Orang lain semua sekalian aku pakai kancil cukup lah. Ataupun pakai kereta buruk dah lah, kita sorong pun jadilah. Yang lain yang penting aku seorang yang kaya. Yang tu tak boleh. Tapi kalau kita kata aku nak kaya macam dia, so aku usaha lebih. Tak ada masalah. Aku nak ilmu macam dia, tak ada, kita usaha macam dia. Kita usaha yang lebih, itu boleh. Sebab kadang-kadang tu bagi semangat pun. Tapi jangan sampai kata Dr. Muhammad Sulaiman Askar sampai kita nak orang lain hilang daripada apa yang dia ada. Itu dengki lah. Itu hasad panggil dia. Itu jangan jadi macam tu. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Ada orang sampai dia membunuh, dia sampai dia jatuhkan ke dia londeh kat orang ni, londeh kat orang tu, maruah dia supaya apa? Supaya orang lain hilang dia punya follower, biar dia seorang follower tu semua pergi kat dia. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Dan bagi orang lelaki-lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, jadi jangan jealous. Itu dia. Yakni berupa pahala daripada amalan yang telah Allah siapkan bagi mereka. Adapun bagi lelaki terdapat pahala jihad, gugur di jalan Allah dan cari nafkah yang halal. Perempuan pula dia ada juga pahala dia, pahala mengandung. Sampai bila-bila pun orang lelaki tak boleh mengandung. Melainkan dia, tak tahulah kalau zaman ni, ya Allah. Menyalahi fitrah. Tak boleh melahirkan. Tak boleh menyusui. Kadang-kadang ngasuh anak pun tak sama dengan ibu mengasuh. Nak mengurus rumah pun tak sama. Jadi Allah dah jadi keduanya bahagian sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Bila kita langgar, dia jadilah kepincangan dalam masyarakat. Berlaku kepincangan sebab kita tak ikut fitrah kita yang asal. Jadi daripada kita sibuk berangan-angan, sibuk nak bukan hak kita, kita tengok isteri orang nak isteri orang, kita tengok suami orang nak suami orang. Jadi kita fikir benda yang bukan hak kita. Apa Allah ajar, jangan sibukkan diri kamu dengan perkara tersebut, kata Dr. Muhammad Sulaiman Askar. Sebaliknya, was'alullaha min fadli. Daripada kita duk sibuk fikir seorang, pergilah minta ke Allah apa yang kamu nak. Mohon kepada Allah kurniaan dia. Yakni daripada kalian sibuk berangan-angan, saling iri hati, maka lebih baik kalian usaha. Why you waste time tu jatuhkan orang dalam Facebook dan sebagainya, londeh orang ini dan londeh orang itu, patutnya usaha. Mohon kebaikan daripada Allah SWT. Allah akan bagi. Ini kita duk sibuk dengan follower kita dan sebagainya, tetapi kita lupa nak minta kepada Allah SWT. Sebab tu kata Dr. Wabah Zuhaili, jangan kalian angan-angan untuk ambil sesuatu yang dimiliki orang lain dan redalah dengan apa yang diberikan Allah untuk kalian. At-tamani adalah keinginan untuk dapat sesuatu yang disukai namun mustahil nak dapat.
Misal nak berangan nak jadi raja. Saya berangan nak jadi agung misalnya. Sampai mati tak dapat. So apa berangan benda yang tak boleh. Saya nak jadi presiden Amerika ke tak tahu, mungkin boleh kot. Tapi nak jadi raja Brunei, Sultan Brunei ke memang tak boleh lah. Tak ada darah pun. Jadi berangan-angan untuk dapatkan sesuatu yang serupa dengan orang lain boleh. Tapi jangan tanpa harapkan sesuatu itu hilang daripada pemilik dia. Kena logik lah. Islam ajar kita hidup dalam dunia yang nyata. Dan syurga itu nyata. Sebab bagi kita syurga itu nyata. Jangan boleh berharap untuk syurga. Bahkan dituntut pun. Sudah kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah ta'ala, bagi para lelaki itu ada bahagian yang dihasilkan dari usaha mereka seperti jihad, kerja, berdagang, berniaga dan sebagainya. Dan para wanita juga kalau mereka tak melakukan perkara tersebut, boleh juga mementaati suami dan menjaga kemaluan mereka misalnya. Kalau yang suri rumah, jangan rasa rendah diri dan sebagainya. Ada bahagian masing-masing. Masing-masing dari keduanya kata Allah, kata Dr. Wahbah Zahili, keduanya sama je balasan di akhirat. Maka carilah kebaikan atas apa saja yang kita buat dan harapkanlah pertolongan daripada Allah dalam melakukan sesuatu yang diredainya serta rezeki yang halal agar kita tidak sibuk berangan-angan. Jangan jadi seperti angan-angan majnun. Akhirnya mati macam tu, yang kata mati katak. Rugi, sakit hati dengan orang tapi apa pun tak dapat. Jangan jadi macam tu. Ini nasihat juga untuk diri saya sendiri juga. Dan saya sangat apa yang saya bawa ni adalah pandangan-pandangan para ulama, pandangan cendekiawan, maka kita ambil sebagai nasihat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya, rezeki yang dibahagikan untuk mereka. Ummu Salamah berkata, menurut Dr. Wahbah Zuhaili, para lelaki boleh berperan sedangkan wanita tidak. Ada orang kata macam tu, Allah, lelaki dapat pahala besar, wanita tak boleh pergi sebab ada sebab-sebab tertentu misalnya. Dan sesungguhnya wanita tu mendapatkan separuh harta warisan dan dapat pula separuh je harta warisan. Dah lah tak boleh pergi perang. Harta warisan dapat sikit je daripada lelaki. Lalu Allah turunkan ayat wala tatamannau dan menurunkan ayat innal muslimina wal muslimati. Jadi untuk mereka ni diturunkan kedua-duanya. So ulul Salamah kata macam tu, jadi ayat ni dikatakan turun untuk dia. Wallahu a'lam. Ayat terakhir saya sangat excited kita tak jumpa kali ini. Kita bawa pendekatan baru iaitu dengan PowerPoint dan supaya terarah, dan kita bawa pandangan-pandangan para cendekiawan supaya saya tak syok sendiri. Itu paling penting. Jangan jadi kita bawa apa yang datang daripada hawa nafsu. Kita nak bawa biar terarah. Ini tahun 2023 kita buat perubahan dan mudah-mudahan ramai sebar-sebarkan supaya ada manfaat buat semua insya-Allah. Walikullin ja'alna sebentar saya takut kalah baris. Walikullin ja'alna mawliya mimma tarakal walidaini walidaini wal aqrabun walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Yang bermaksud ayat 33 ni, bagi Allah dah kata tadi, jangan kamu dengki dengan orang lain. Kalau kamu dapat harta sedikit, kamu wanita dapat sedikit, jangan kamu dengki. Sebab apa kata Allah, bagi tiap-tiap harta peninggalan daripada harta yang tinggalkan ibu bapa dan kain kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Wanita pun dapat, laki pun dapat. Laki pun dapat, wanita pun dapat. Zaman jahiliah wanita tak dapat harta pusaka. Bahkan mereka pun pula diwaris pula. Boleh jadi isteri adik ke, jadi isteri ayah ke dan sebagainya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah pada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Okay. Walikulli ja'alna mawliya mimma taraka walidaini wal aqrabun. Kata Dr. Muhammad Sulaiman, bagi tiap-tiap harta peninggalan daripada harta yang tinggalkan ibu bapa dan karing kerabat, kami jadikan pewarisnya. Maksudnya Allah jadikan bagi setiap manusia pada pewaris. Semua orang dapat harta warisan daripada kerabat mereka yang akan menerimakan harta warisannya. Walladzina aqadat aimanukum, dan jika orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahli waris daripada golongan mawali al-mawalah, yakni sekutu atau aliansi, maksud orang-orang yang ada perjanjian, orang-orang yang sama-sama sekutu, sama-sama aliran lah macam tu. Dahulu kata Dr. Sulaiman, orang-orang jahiliah dia kata kepada sekutunya. Misalnya orang, kalau tak silap orang Ansar dengan orang Mujahirin ada buat macam tu misal. Kalau tak silap saya lah.
Bukan minta maaf, orang-orang jahilah. Saya tarik balik. Kalau kita lihat kepada ini, orang-orang jahilah dia kata kepada sekutunya, kamu warisi hartaku dan aku warisi hartamu. Dan hukum persekutuan ini berlangsung sampai pada awal Islam. Kata penulis, kata penafsir juga pada awal Islam pun buat macam ni. Sahabat-sahabat buat. Kemudian dihapuskan, dinasah dengan firman Allah yang bunyi dan yang bermaksud, dan orang-orang yang punya hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi dalam kitab daripada orang-orang mukmin dan orang mujahirin. Betul. Sebelum ni ada orang mukmin, orang-orang mujahirin dia buat dengan orang Ansar perkara tersebut. Kecuali kalau kamu buat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Dan bagi sekutu masih terdapat hak yang mungkin boleh diberikan, itu melalui apa? Wasiat. Wasiat. Dah tak ada dah macam dulu harta waris tu, tapi boleh wasiat, boleh ada dia punya kadar-kadar dia. Ataupun boleh bagi hadiah, hibah kan. Dan Rasulullah bersabda, tidak ada persekutuan dalam warisan dalam Islam. Maksudnya yang tidak ada susur galon nasab, dia tak boleh dapat harta warisan melainkan melalui perkara-perkara yang dibenarkan tadi, wasiat ke hadiah dan sebagainya. Sebab tu kata Dr. Wahbah Zali, kemudian keterangan tentang warisan ini dinasah dengan firman Allah tadi dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 6, surah Al-Ahzab, di mana an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Sesungguhnya Allah menyaksikan perbuatan kalian dan akan membalas kalian atas hal itu. Ayat ini turun untuk Abu Bakar dan anaknya ketika dia menolak Islam. Lalu Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberinya warisan. Dikatakan, saya wallahualam atas kesahihan ni, tapi Dr. Wahbah Zali kata Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberinya warisan. Lalu ketika anaknya masuk Islam, Abu Bakar diperintahkan untuk bagi anaknya bahagian dia. Wallahu a'lam. Demikianlah kita bincangkan daripada ayat tadi 27 tadi sampailah ayat 33 berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan jangan kamu dengki dengan harta orang lain dan sebagainya. Jangan kamu ikut hawa nafsu kamu. Dan kita kena faham bahawa setiap hukum hakam yang Allah SWT tetapkan adalah baik buat kita. Sama ada kita faham atau tidak, itu soal kedua. Tetapi kalau kita kaji betul-betul, kita belajar, kita dapat lihat bahawa Allah SWT memberi kebaikan kepada orang yang mengikut syariat Allah SWT. Itu dia. Jadi kita lihat bahawa setiap apa yang Allah kita buat ni, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguhnya Allah tu sentiasa saksikan tiap-tiap sesuatu. Dalam tafsir celik dia kata Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan dan dia akan balas segala kesalahan kita. Maknanya kalau kita wariskan harta kita kepada mereka yang tak patut mendapat, Allah lihat. Jadi apa yang Allah tetapkan ni supaya tidak ada berlakunya kepincangan dalam masyarakat. Jadi kita dapat lihat bahawa apa sahaja yang Allah turunkan ini adalah baik untuk kita. Maka kalau kita tak ikut, maka akan berlakulah kepincangan dalam masyarakat. Maka kepincangan itu bukanlah salah siapa pun, adalah salah kita sendiri kalau kita tak ikut. Jadi mudah-mudahan apa perkongsian kita ini membawa manfaatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada kita, insya-Allah. Kalau ada salah dan silap, tentu saja akan ada salah dan silap. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah SWT. Ambil mana yang baik, tinggalkan mana yang salah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Saya harap kita dapat bertemu setiap minggu mudah-mudahan. Dan kalau tuan-tuan puan-puan berminat untuk join sekali dalam program ini, dalam pertemuan kita, boleh bagi tahu dan kita akan bagi link lah, insyaAllah. Apapun saya akan upload ke dalam YouTube dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh lihat kat sana dalam YouTube channel kami. Ada Al-Biqai Training Center dan di situ ada daripada surah Al-Fatihah sampailah sekarang. Dan tahun ini kita sediakan sekali dengan slide yang tuan-tuan boleh nampak tadi supaya perbincangan kita lebih terarah dan lebih tepat, insya-Allah. Itu tujuan kita untuk memandaikan masyarakat supaya kita dapat ulang kaji sama-sama, supaya kita dapat amalkan apa yang kita belajar, supaya kita dapat kebaikan di dunia di akhirat. Itu sahaja, cukup dulu sekadar ini. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana sudi menonton, sudi mendengar. Jangan lupa share, jangan lupa like. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat dia bersama-sama, insya-Allah dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.